Hai, bertemu sekali lagi kita di subjek GCMP 2022 di bawah unit 4.2. Pada hari ini kita akan belajar klasifikasi, penyakit dan patogenesis disebabkan oleh fungi. So sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, pastikan anda tumpukan perhatian kepada 3 perkara ini. Yang pertama, klasifikasi fungi. Yang ini kita hanya ulang kaji lah, tetapi kita akan tambah sedikit dengan beberapa terminologi yang berada di bawah mikosis. Yang kedua adalah penyakit disebabkan oleh fungi, dan yang ketiga bagaimana penyakit itu terjadi atau erti kata lain adalah patogenesis. Okey, mari kita ulang kaji klasifikasi fungi yang telah kita belajar pada unit 4.1. Okey, kita tengok semula. Fungi terletak di bawah alam fungi yang mana kita akan belajar 3 perkara. Bila kita turun kepada filmnya, terdiri daripada zygomycota, ascomycota dan basidiomycota, yang mana kita akan belajar 3 perkara ini, iaitu kulat, yeast dan cendawan. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut penyakit-penyakit atau disebabkan oleh fungi, kita lihat dulu definisi mikosis yang ada, iaitu yang pertama, selepas ini akan anda jumpa 4 ini, iaitu yang pertama adalah true yeast. Maksudnya jika saya sebut true yeast, bermaksud dia tengah bercakap tentang yeast. Manakala kalau yeast like fungi akan melibatkan filem, iaitu basidiomycota dan juga ascomycota. Sebab itu dia dikenali sebagai yeast like fungi. Okey, berbeza dengan true yeast. True yeast hanya bercakap tentang yeast sahaja. Yang ketiga adalah mold atau MOLD. So sama sahaja bercakap tentang kulat. Yang keempat, dimorphic fungi. Itu fungi yang wujud dalam 2 bentuk. Ketika ataupun pada suhu 25 darjah Celsius akan berbentuk seperti mold, tetapi jika pada suhu 37 darjah Celsius akan berbentuk seperti yeast. Mari kita lihat penyakit yang pertama disebabkan oleh true yeast ataupun yeast, iaitu Cryptococcus neoformans, yang menyebabkan penyakit Cryptococcus. Daripada nama, okey, Cryptococcus menyebabkan cryptococcosis. Okey, cis di belakang bermaksud jangkitan. Jangkitan disebabkan oleh Cryptococcus. Okey, apakah penyakit ini? Penyakit ini berjangkit melalui sedotan udara yang tercemar atau debu yang tercemar yang mengandungi spora daripada Cryptococcus neoformans. Seperti yang kita tahu, yeast membiak secara budding atau pertunasan. Oleh yang demikian akan mengeluarkan spora, boleh berada di dalam najis burung merpati dan juga ayam. So ini sangat penting. Sekiranya anda membela burung merpati atau ayam, pastikan tang yang dipelihara itu tidak ada penyakit. So sekiranya berpenyakit, berkemungkinan sekiranya anda tersedut, contoh kalau macam anda memberi makan, so anda boleh bayangkanlah burung merpati itu mengibas-ngibaskan sayapnya, dan najis itu naik ke udara. Okey, debu-debu daripada najis kering tersebut naik ke udara. Bila anda sedut, anda boleh mengalami penyakit Cryptococcus. So boleh tengok ini antara simptom-simptom yang dialami oleh pesakit Cryptococcus. Okey, siapakah yang berpotensi mendapat penyakit ini? Ini yang paling berbahaya jika pesakit AIDS tersedutlah. So ini disebabkan apa? Pesakit AIDS mempunyai sistem imuniti badan yang sangat lemah. Jadi paru-parunya mudah diserang oleh fungi. Okay, bila tersedut, dia akan pergi ke paru-paru. Okay, pesakit akan mengalami pneumonia, dan jika masuk sehingga ke central nervous system ataupun saraf tunjang, boleh pergi ke selaput otak menyebabkan jangkitan pada selaput otak. So yang kedua, penyakit disebabkan oleh yeast like fungi. Yang ini terdiri daripada tadi basidiomycota dan ascomycota. Salah satunya adalah Candida albicans. Okay, yang ini kamu pernah dengar di awal-awal pengenalan mikrobiologi, saya ada sebut Candida albicans. Penyakit albicans adalah candidiasis juga daripada namanya. Cis ini bermaksud jangkitan. So jangkitan disebabkan oleh Candida. So Candida menyebabkan candidiasis. Okey, cis itu bermaksud jangkitan. Pada asalnya Candida albicans ini adalah flora normal ataupun memang ada di salur pernafasan, penghadaman dan saluran urogenital. Maksudnya memang ada di badan kita pada asal-asalnya. Lahir-lahir memang ada. Sebab apa? Flora normal ini
ini berfungsi atau mikroorganisma Candida albicans ini, kenapa Tuhan jadikan? Bila wujud di dalam badan manusia, menjaga kawasan tersebut, kira macam askar. Tetapi sekiranya tubuh badan perumah atau manusia tersebut imuniti badannya lemah atau dia dalam keadaan kesakitan atau kurang tahanan badan, maka Candida albicans ini akan menyerang tubuh badan tersebut. So boleh tengok antara penyakit yang disebabkan oleh Candida albicans adalah oral thrush atau nama dia moniliasis. Kamu boleh tengok, okay? Oral thrush ini bermaksud kawasan di dalam mulut bayi ini telah ditumbuhi dengan Candida albicans. Okay? Boleh nampak tumpuk-tumpuk putih di mulut, faring dan selaput mukosa. Kerana apa? Kerana kemungkinan besar ibu yang hamilkan bayi ini mempunyai Candida albicans dan menjangkiti bayi tersebut. Okay? Ataupun mungkin ibu tersebut mempunyai diabetes, jadi pertahanan badan ibu rendah, maka boleh menjangkiti bayi tersebut. Juga seorang itu mendapat penyakit AIDS, dia adalah sangat-sangat mudah mendapat pelbagai penyakit lain. Sebab tu jangan cuba-cuba ya. Bahaya kalau dah dapat AIDS ini seperti dapat grand prize. Dapat satu ini, dia akan menarik semua penyakit-penyakit lain. So selain daripada di kawasan mulut, Candida albicans ini juga boleh menyebabkan jangkitan pada vagina. Okay, ini adalah gambar vagina, laluan di dalam. Sebab itu kamu belajar anatomi. So bila belajar anatomi, kamu tahu bentuknya macam mana. So bila sebut vagina, dia adalah kawasan yang berada di dalam, kita tak nampak. Sebab itu bila ibu hamil itu mempunyai jangkitan pada vagina, sangat-sangat penting untuk kita rawat sebelum bayi itu lahir. So bila lahir, dia akan keluar di bahagian vagina ini, dan sekiranya tak dirawat, bayi akan mendapat jangkitan. So lebih teruk atau vaginitis ni akan lebih teruk, menyebabkan jangkitan lebih teruk kepada pesakit TB, leukemia dan AIDS. Kerana apa? Kerana pesakit-pesakit ini mempunyai imuniti badan yang rendah. Seterusnya, penyakit yang disebabkan yeast-like fungi juga, iaitu fungi yang dinamakan Malassezia furfur, menyebabkan penyakit pityriasis versicolor atau tinea versicolor, iaitu menyebabkan penyakit panau. Apakah penyakit panau ini? Penyakit ini menyebabkan perubahan pada warna kulit. Saya pasti setiap daripada anda biasa mendengar perkataan panau. Anda boleh lihat di kawasan kulit, iaitu di tumpuk-tumpuk putih. Pastikan anda menjaga kebersihan diri agar tidak dijangkit. Penyakit yang seterusnya adalah disebabkan oleh mold atau kulat, iaitu kumpulan dermatofag yang mana terdiri daripada 4 ini. Apakah perbezaan di setiap mereka? Keempat-empat ini menyebabkan penyakit kurap, tetapi berbeza kawasan yang dijangkiti. Sekiranya tinea pedis, kawasan yang dijangkiti adalah bahagian kaki, manakala di bahagian kulit yang selain daripada kulit kepala dan juga pubic area ataupun kawasan genital disebabkan oleh tinea corporis. Tinea capitis menyebabkan jangkitan kurap pada kulit kepala, dan akhir sekali tinea cruris adalah jangkitan kurap pada pubic area atau kawasan alat sulit atau pelvis. Okey, apakah kurap ini? Kurap ini menyebabkan kegatalan dan kemerahan. Anda boleh lihat di dalam gambar ini, warnanya merah dan agak timbul sedikit. So, adalah sangat penting jika anda dijangkiti kurap, pastikan anda diperiksa oleh doktor agar dapat membezakan penyakit-penyakit kulit yang ada, supaya anda tidak tertukar antara penyakit kurap dan penyakit kulit yang lain. Rawatannya adalah dengan menggunakan ubat antifungal, dan cara nak mencegah penyakit kurap dari berjangkit kepada orang lain adalah yang pertama, elakkan berkongsi barangan peribadi seperti tuala, pakaian dan sebagainya. Dan yang kedua, pastikan kulit yang dijangkiti adalah kering dan bersih sentiasa. Okey, mari kita tengok jangkitan yang kedua disebabkan oleh kulat atau mold, iaitu Aspergillus fungus
fumigatus, iaitu menyebabkan penyakit aspergillosis. Aspergillosis iaitu iaitu jangkitan Aspergillus tu juga menyebabkan sinusitis. Okey, melibatkan kulit, mata dan telinga. Apa yang berlaku bila anda mendapat penyakit aspergillosis ini? Sebenarnya anda telah menyedut pora yang dikeluarkan oleh Aspergillus fumigatus. Biasanya Aspergillosis fumigatus ini berada di sekitar kita, di tanah dan juga banyak di benda-benda yang mereput. Okey, ini antara simptomnya. Jadi pastikan anda berjumpa dengan doktor untuk membezakan dengan penyakit kulit yang lainnya. Jangkitan yang seterusnya disebabkan oleh dimorphic fungi ialah Coccidioides immitis yang menyebabkan penyakit coccidioidomycosis yang mana menyebabkan jangkitan kepada sistem pernafasan dan penyakit ini menyerang paru-paru. So anda boleh lihat simptom apabila kamu telah tersedut fungi ini, dia akan menyebabkan jangkitan pada paru-paru dan akhirnya masuk ke sistemik yang menyebabkan jangkitan pada kawasan kulit. Seterusnya atau yang terakhir adalah dimorphic fungi iaitu Sporothrix kenki yang menyebabkan penyakit sporotrichosis atau nama lainnya sindrom penanaman bunga mawar. Disebabkan apa? Pesakit mungkin telah tercocok duri daripada bunga mawar yang mana di duri tersebut mempunyai fungi Sporothrix kenki menyebabkan jangkitan pada kulit. Agak teruk ya kalau tak dirawat pada awalnya. Okey, seperti yang saya dah terangkan, dimorphic fungi ini boleh berbentuk yeast pada suhu 37 darjah Celsius dan berbentuk seperti kulat pada suhu 22 hingga 25 darjah Celsius. Sporotrichosis ini menyebabkan infeksi yang agak kronik dan menyebabkan pembentuk granuloma, menyebabkan jangkitan sistemik dan boleh dirawat menggunakan antifungal. Untuk mengelakkan penyakit ini, hendaklah berhati-hati ketika bercucuk tanam kerana fungi ini berada di persekitaran kita dan boleh masuk ke kawasan luka atau tercucuk duri. Berakhirlah sudah kelas kita untuk unit 4.2. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, boleh PM saya di Telegram. Jumpa di kelas yang akan datang. Bye!